So insyaAllah kita ada Shu dan juga Kak Yang jadi. So secara flow dia insyaAllah kita nak tunjuk very short step buat roti guna Thermomix. Ada few and then kita kata bukan few lah, various, dia ada banyak sangat menu-menu roti kat dalam ni, tapi yang kita nak guna hari ni sangat simple, which is satu super soft cinnamon roast, lepas tu yang kedua adalah sauce sweet bun lah. So daripada sauce sweet bun ni kita nak jadikan dia bakar, kita nak buat juga ada bun butterscotch lah. Alright, so sekali lagi kita tanya dekat Zoom clear suara, dekat Facebook hopefully clear juga. Alright. Cuba ni manja. Goilah dah lagi. Okay, so Fia akan start dulu insyaAllah. Fia akan tunjuk the cinnamon roast. Cinnamon roast guna super soft sweet cinnamon roast. Sebabnya dalam cookie dough pun kita ada banyak jenis apa nama kita panggil? Resepi cinnamon roast. Jadi kita kata paling universal, paling senang dan paling simple is the super soft cinnamon roast. Kalau nak tengok tak ada saya ikut, Fia ada tak? Rasanya pernah buat baru ni. Oh tak ada, yang ni mungkin ni hitam punya. So boleh search, baru. Search telur satu. Dia pakai telur kan? Pakai susu juga. Tak, dia tak pakai telur dekat susu. Oh iya. Iya, basic saja. Super soft boleh type. Yang ni dia kan kalau orang yang belum kenal cookie dough, ni lah cookie dough, dia macam kita punya Google search engine lah kan. Tapi kita ada platform resipi kita. Kat sini boleh tengok ni bahasa. Alright, so bahasa dah mula masuk. Di bahasa tu bahasa Indonesia dengan Malaysia lah, boleh baca. Dan kalau nak English kita boleh ambil English. The other one nak tengok dia punya bahan. Kita nak flour, kita nak salt, kita nak fresh milk kan, dah cakap ada fresh milk. Tapi tak ada fresh milk, kita guna dilutekan benda tu, whipping cream, dilutekan dia supaya dia jadi quantity sama dengan fresh milk yang kita nak guna lagi. Satu egg, unsalted butter, caster sugar, 250 water. Okay, so Fina standby barang. Oh, super soft. Aku ingat kau cakap super soft body. Super soft tak okay? Tak. Aku right, so I kira dilute. Aku buat ni. Kak Yang aku dulu je. Kak Ya ada malu. Jadi kita kenalkan Kak Ya ya. Siapa Kak Ya ni sebenarnya? Okay, so hari ni kita nak buat 3 lah. First ni kita akan tunjuk contoh satu lah. Boleh cinnamon roll kan, Fi kan? Okay, so kita akan buat 3 jenis lah. Okay, telur. Mana gunting tadi? Kak Ya guna tu atas meja. Kak Ya relax, Kak Ya. Okay. Whipping cream Fi, air. Alright, dried yeast. Dried yeast Fi yang ni. Unsalted butter Fi besar tak ada tu. Okay, so untuk siapa-siapa yang new user kepada cookie dough, Fi recommend untuk semua orang baca dan buka and then standbykan semua barang-barang dekat supaya easy to access dan kita tak ke mana-mana, kita tak kalut, kita tak tu. Fi ajar anak-anak pun macam tu. Alright, so layout semua barang-barang dekat dan supaya senang kita ambil lah. And then kita boleh go for start cooking terus. Kak Ya nak ni ke? Kak Ya nak apa nama? Nak ayak juga ke tepung? Tahu kayu aku tunjuk lah. Ya. Alright. So first thing first, the first step ni dekat super soft cinnamon rolls ni, dia ajar kita ayak tepung sekali, okay? So secara tradisional ayak tepung macam mana? Kita mesti nak kena timbang, letak dekat bekas lain, nak kena pakai sifter kan, pakai pengayak dia tu, ataupun pakai yang pengayak besar, lepas tu bertebaran tepung. So Thermomix, kita ayak tepung dalam ni terus. First thing first, kita kena make sure kita punya bowl kering lah. Okay, memang kering. Kalau lah kita baru sudah basuh, tinggalkan sekejap lah. Sebabnya nanti kan kalau dia tak kering, ayak tu tak berapa cantik lah. Okay, so nak 315. Suara jauh kat Facebook. Suara jauh kat Facebook. Tekan suara jauh kat Facebook. Oh, tu sebab jauh sangat phone. Sekejap.
Okay. Ya, dia memang tepat orangnya, dia risau sini. Alright, half teaspoon salt. Okay, so diayak sekali, di mix together dan ni. Ni 1 teaspoon tea tapi tak half. Go next. Okay, then measuring cup. Next. Secara autonya dia lock kita punya kita punya tudung, kita punya lid 2 second, turn speed selector to 2 times. So this is how tepung kita ayak tepung. Alright, sekejap saja. Go next. Dia kata transfer to a bowl and set aside. So kita ada example, kita nak direct straight dekat lain, masukkan. Go next, 120 gram fresh milk. So, kebetulan tak ada fresh milk, tapi kita ada whipping cream. Kita tahu whipping cream dia adalah dairy yang dia pekatkan daripada susu juga. So, kalau kita tak ada susu, kita dilute kan. Ni cara kita buat lah ya. Okay, so jangan guna 120 terus. Ni, biasanya 1/3 ataupun 2/3. Terpulang kepada apa benda yang kita nak buat lah. Terpulang kepada hasil dia. So yang ni Fi nak ambil dalam 50 whipping cream, 70 air. So kita dilute. Around 55 ke? Alright. So jadikan dia 120. Okay, kita tengok lah. Apa tadi 57. Ni beres. Tak ya. So 1 teaspoon dry yeast. Ini. So 1 teaspoon Fi memang letak teaspoon Fi dekat salt, tablespoon Fi letak dalam sugar. Sebab senang kan measurement kan. So tak adalah setiap kali nak masak tu kita cari teaspoon. Tu Fi lah. Alright, terpulang orang lah. Okay, 1 teaspoon letak dalam liquid dia terus supaya dia tak adalah lekat dekat blade kita kan. Right? 1/8 tadi dia minta room temperature, nanti kita tengok. Okay. Boleh? Okay. Next, 40 unsalted. Ni dekat Facebook, mesti tak clear. Dia jauh lagi. Tak gila tu dia tak ada. Tanya super soft cinnamon rolls ya Kak Fi? Ya. Resepi dari Cookie Dough. Okay lah. Banyak ni. Sikit. 50 caster sugar. Kalau 50 dia dalam 3 tablespoon. Macam tu. Make sure kosong. Letak dalam air juga. 50. 3 tablespoon. 3 plus. 2. 3. Right. So next. Insert measuring cup. Next. 2 minutes 40 speed 2. So sekarang dia mixing sambil dia bloomkan kita punya yeast lah. Sebab tu dalam masa 2 minit dia set up the temperature 40 degree 2 minit. Kadang-kadang kita nampak resepi roti lain dia guna 37 kan. Alright. So 37 40 degree adalah suhu optimum untuk activate yeast. Okay. Maka bila nak guna 37, bila nak guna 40? Bagi Fi, apa yang Fi faham, 40 kita guna bila mana suasana macam sejuk ke sikit kan, ataupun butter kita baru keluar daripada peti sikit ke, telur kita daripada peti, kita guna 40. Dia akan bantu activate the yeast lah. Sebab tu yeast ni dia akan bloom, dia akan activated bila suhu sekitar dia tu cantik. Alright, nak guna 45 boleh.
45 tu nanti panas sangat, alright? Sebab itulah suhu ni, suhu untuk activate yeast ni dia bergantung pada suasana dan berapa lama kita nak buat dan bahan apa kita guna. Kan? Macam tu. So, kalau lah kata kita secara general 37 tu dah cukup dah. Kalau kita rasa macam suasana sejuk sikit guna 80. Okey? So cantik. Kalau tak, biasanya kita buat apa? Air suam-suam kuku pun kita tak tahu suhu berapa. Kadang letak air panas banyak, air sejuk sikit kan. So dengan Thermomix 40, 37 settle. Dia memang tolong checkkan untuk kita dan dia tolong kacaukan untuk kita lah. Okay, next. Lepas tu, dengan Cookie Do dia dah update lagi dia punya software, kita boleh preview lagi. Lepas ni nak buat apa? Add reserve flour. Saya tunjuk flour yang kita ayak tadi. Untuk apa kita ayak? Untuk apa ayak? Untuk apa kita ayak tepung? Supaya kita nak masukkan air. Kita nak make it airy. Dia orang panggil kan. Nak masukkan air dalam tepung tu. Nak bagi dia makin soft. Kalau kita buat kek pun, kek tu lagi fluffy, cantik. Tepung, apa nama kita panggil? Tepung pun sama. Tak ya? Sebenarnya tepung roti tu. Tepung roti besar sikit. Okey, okay, nanti pergi cerita tepung roti dengan tepung tak roti. Okey. Tepung tak roti. Penganut biasa. Okay, this is the advantages of having two bowls lah. Okay, siapa-siapa ada two bowl, siapa-siapa rasa macam dia menggunakan Thermomix dia to the max, dapat dua bowl tu dia macam nikmat lah. Okay, dia macam dapat extra periuk kan, macam tu kan. So dia lagi laju lah, lagi laju. Satu dah laju, ada dua lagi lah kan. So next. Mana dia ni? Cuba balik. Apa tu? Macam ni tak? Okay, 2 minutes. Turn speed splatter to speed 4. Sekarang dia nak mixkan tepung kita dan segala dalam masa 20 second. Right? Sebelum dia kneading bag. Simple tak? Okay? Sebab sebelum ni kalau meroti dan kita kata proses meroti secara biasa tidak tahu kan, mungkin tak ada pengalaman meroti sebelum Thermomix. Tapi pernahlah belajar dan bila masa belajar lepas tu surrender sebab rasa macam renyah kan. Lepas tu rela tak makan roti. Tapi bila kata Thermomix boleh buat dan kadang-kadang buat jugalah. Stand for 5 minutes. Okay. Dia 5 minit kat sini. So 5 minit tu dia just nak nak rehatkan dia. So dough menjadi lebih lembut before the kneading lah. Boleh tak buat terus? Boleh. Tapi di extra work on the Thermomix lah. So untuk sementara tu ada soalan dekat alamat terlepas pula. Okay. Siapa yang join? Alright. Katalah kan nak rest kat sini, letak kat sini 5 minutes. Alright. Sambil-sambil kita kemaskan benda lain, kita boleh standby untuk the dough nak buat the super apa nama? Okay. So ada question tak dekat Zoom? So far so good tak? Okay, tadi Fi kata Fi nak cerita pasal tepung kan? Fi, boleh tak pakai tepung biasa? Yes, boleh. Sebabnya resepi super soft cinnamon rolls ni dia memang asal dia pakai tepung biasa kan kan? Dia pakai plain flour saja boleh. Alright? Sebab itulah kalau ikutkan kos untuk membuat super soft cinnamon roll ni sangat murah sebenarnya. Cumanya mungkin kita bayar mahal kepada orang lain, kita beli tu biasanya kan mahal kan. Cinnamon roll ni orang macam orang tahu dia memang kalau dengar cinnamon roll ni macam mahal kan. Lepas tu dia mahal sebab servis yang kita bayar pada orang dan juga ada teknik lah. Alright. Semuanya dengan Thermomix amazingly ramai-ramai user Thermomix boleh buat. Alright. Jangan taktik lah. Okay. So guna tepung biasa boleh. Guna tepung roti pun boleh. Dua ni. Okay. Sebab apa? Kalau kita guna tepung biasa plain flour, dia masih lagi jadi cinnamon rolls. Dan dia masih lagi berasa macam roti lah. Dia masih lagi fluffy. Kalau kita ikut step yang betul lah. Okay. Cuma beza dia kalau kita guna high protein ataupun tepung roti nama lain dia high protein. Right? Kalau kita guna high protein, dia lagi fluffy lah. Sebab high protein ni dia macam dah
dia dah, kita kata dia dah protein, dah lebihkan the protein, so the gluten dia lagi elastic dan lagi fluffy. Kalau tepung organik macam mana? Boleh. Guna tepung organik yang all purpose flour. Keluar. Yang all purpose flour boleh, insya-Allah. Alright, kata Lafi, boleh tak nak buat keto bread guna cinnamon roll? Boleh. You just need to explore and then cari the right ratio, cari the right tepung. Kan? Kita rasa kita ada dan insya-Allah petang ni akan ada kita akan buatkan kita punya keto punya pastry petang ni. So kita tengok macam mana. Alright. So dengan Thermomix benda tu sangat possible untuk kita explore lah. Katalah Fida bebel habis 5 minit. Pasang balik, make sure pasang, jangan langgar kiri kanan, jangan langgar dia punya locking arm. Alright. 5 minit. Kita nak uli sekarang 2 minutes 30 second. That's it. Sekarang Thermomix kita tentang uli. Nampak tak kuatnya Thermomix bergerak? Okay. Ingat, siapa-siapa user baru, user lama ke, kita memang kena remind. Oh, okay. Oh, ya Allah, Kak Dina. Kak Dina merasa pastinya datang seorang. Tapi hujan lebat banjir. 5. Okay, Kak Dina, nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Ada rezeki. So, untuk user lama dan user baru, siapa-siapa pun ingat sentiasa, advisor pun, okay, kena ingat dan kena remind on this one. Bila kneading, jangan tinggal Thermomix. Jangan tinggal. Banyak kali kita ulang, jangan tinggal. Sebab look, cuba tengok betapa kuat dia menguli kan. Sebab apa? Proses menguli Thermomix, dia guna kekuatan motor Thermomix tu. Alright? Nampak dia gerak and then dia stop. Dia gerak, dia stop. Dia guna imitation of macam uli tangan orang yang sangat gagah. Sebab tu orang yang sado lah kita panggil kan. Orang sado tak tahulah. But orang yang kuat lah kita kata kan. Jadi dia punya movement memang kalau kata Fi normal ke Fi bergerak macam ni? Normal. Make sure masa kneading tunggu. Dan kalau masa kneading janganlah letak Thermomix dekat apa nama? Tempat-tempat yang kuat. Tempat-tempat yang apa nama? Tempat-tempat yang tak firm. Cari flat area. Kalau letak kat countertop tu, letak dekat dalam sikit. Alright? Dan jangan tinggal. Janganlah letak kat tebing-tebing dia tu kan. Kalau orang kneading, kita tengok tebing-tebing, semua orang macam seriau kan. Dan banyak cases, orang yang tinggalkan dia punya kneading, pergi ke mana-mana, boleh jatuh. Alright? Dan benda tu, wear and tear lah, silap kita. Sebagai advisor, sebagai user, sebagai advisor, kita kena remind advisor kita, user kita. Sebagai user, kita kena selalu ingatkan diri kita, pasal dia lah. So kneading, dia memang akan move, sambil dia stop, boleh alih. Masa dia stop, masa plate tu stop, boleh alih. Kan? Dalam 20 second. Dia 2-3 minit, jangan tinggal. Ada orang siap pergi solat, pergi apa kan? Ada cases. Sebab dia memang guna kekuatan dia tu, dan dia pun kuat. Kneading je macam tu. Kneading the only time yang kita kena stay dengan dia. Dan kneading pakai Thermomix tak lama pun. Paling max kita pernah jumpa 7. Biasanya standard 2, 3, 5 tu pun kalau tepung 500 gram. Kan? Okay. Sorry. Alright. So, this is 350. 350 dapat besar. Ini kita nak keluarkan ke tak? Okay. Katalah boleh kita nak kena uli dulu tanya. Tak payah Wan. Tapi keluarkan untuk Kaya. Kaya keluarkan. Anjir lah Kaya yang berkepi. Alright. Tapi tak biasa buat nanti. Tak? Okay. So nak bagi tahu kalau macam ni, nampak the door tutup the blade. Alright. So kalau lah kita selalu nampak orang buka Thermomix macam ni kan. Alright. Kalau nak buka macam ni, make sure kita tengok door kita, dia cover kita punya tip of blade. So kita boleh buat macam ni. Sebab kadang-kadang door kita tu tip of blade kita terdedah. Betul tak? Hujung tu macam termuncung nampak macam tu kan. Bila kita buat macam ni, dia jatuh. Kalau kita pakai kita punya Thermomix, dia akan inject kita punya Thermomix. Kalau countertop, dia akan inject kita punya countertop. So kalau nak buat macam ni, make sure ada door ataupun ada nasib yang tutup the tip of the blade tu lah. Okay. This is how clean. Alright. Bantai. Okay, saya pass kat Kaya. Ni part dia.
Siapa nak belajar kecermatan ketelitian sila kan. Kekemasan sila dengan Kaya. This is Kaya Faniza, orang Terengganu, advisor awal fee juga. Yang ketiga kan. Dia advisor awal fee tapi user lama. Senior user ni. Tak minyak. Ini tips-tips. Okey. Apa semua? Yang terus kepada teacher. Dia kalau kita pegang doh ni, doh ni kan dia melekat. Dia doh cinnamon roll ni di antara doh yang tinggi lah. So masa kita nak handle dia tu better tangan kita tu kita sapukan minyak sikit supaya doh tak melekat. Pakai dough, pakai minyak ke, pakai butter ke, any fat lah Kaya Okey, bila kita main dengan dough roti ni, memang Thermomix dia dah uji cantik. Tapi masa kita nak improvekan dia tu, better kita buat rounding sikit. Rounding dia senang je. Tarik je macam ni. Tarik yang hujung-hujung ni, tarik macam ni. Nampak tak? Tarik je yang hujung ni. Tarik je. Lepas tu kita kata apa? Lakukan yang bawah ni. Lepas tu kalau untuk zoom, untuk orang zoom boleh nampak. Nampak tak gerakan tangan Kaya? Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Tolak ke bawah. Lepas tu kita kepit. Betul. Okey, lepas tu kita pusing. Nampak tak? Daripada tadi yang tu macam bergumpal-gumpal. So sekarang ni dia dah legit, elok, cantik. Orang kata bawah tak cantik, macam mana tak apa ke? Tak apa, sebab bawah tu nanti dia akan, kita akan roll lagi kan. Macam ni lah. Ni dia dinamakan proses rounding untuk cantikkan lagi dia masa dia proses improve nanti. Okey. So yang ni kita boleh letak. Ini dalam instruction bukti tu lah. Kaya ada follow instruction bukti tu. Okey, ni cara yang ketiga ajar kita. Kita nak put dia, kita letak dalam bekas aroma. Lapikkan dengan baking paper supaya nanti bila dough ni dah cantik elok, dia kembang, dia tak ada melekat dekat dasar. Okey. So sekarang kita letak dekat dia. Boleh nampak Nampak. So Kaya buat Kaya nak kita kata the slow steam kan Kaya? Kita pasang ada. Alright. Okey, 20 minit 70 darjah Celsius dengan speed 10. Okey, sementara tu kita bolehlah buat benda lain. Yes. So apa yang Kaya buat sekarang is menggunakan Thermomix untuk proofingkan kita punya dough. Jadi dengan method ni, dengan suasana yang malam ke siang ke Kaya dia akan naik, betul? Sebab kita provide the warm environment dekat kita punya dough, dan dough tu memang yeast kita lah, kita kata dia memang nak suhu yang suam-suam kan. So kita gunakan optimumkan thermometer, kita provide dia temperature tu untuk dia. Dan nanti insyaAllah dalam masa 20 minit dough kita akan cantik dan Kaya akan boleh lah. So next, so far so good 20 minit suhu berapa? Dia memang dah setting Oma. 20 minit suhu 70. Katalah kan orang tak ada tidur kan. Pergi mana-mana terlepas akses tidur. 20 minit suhu 70. Suhu yang kita kata speed pun saja. Suhu yang slow, low, medium, low je. Right, so kita go to Shu. Shu nak tunjuk. Okay, nanti Mati nanti kita tengok soalan. Sebab Fi daripada sini tak nampak the full soalan, the full question. Jadi kita tengok. Shu nak buat the butterscotch bun daripada dough biasa dan Shu jadikan dia upgrade dia jadi butterscotch bun. So kita bagi kat Shu lah. Shu cerita. And Shu, pergi. Silakan. Mana butterscotch? Ada di belakang. Okay. Assalamualaikum. Aku nak silent Okay, hari ni kita nak buat butterscotch bun. Okay, butterscotch bun ni apa dia? Dari mana? Sebenarnya dough butterscotch bun ni kita gunakan daripada super soft sweet bun.
Sebenarnya kita boleh guna apa sahaja resepi ataupun dough yang kita nak. And then kita convert jadi butterscotch bun. Okay, siapa biasa makan butterscotch bun kat KFC lah biasanya kan? Mesti Aziz tak tahu. Gardenia dia bentuk loaf. Kalau dekat KFC dia bentuk bun. So kita orang ni memang kita orang ni memang butterscotch bun punya fan. So waktu PKP dulu, PKP 1.0 kita tak ada Thermomix lagi awal PKP. Kita pun belilah bread maker. Di bread maker semua orang macam nak butterscotch bun. Kita pun fikir butterscotch bun tu macam mana. Kita pun try lah kan. And then kita memang selalu beli ni butterscotch chips. Butterscotch chips ni sebenarnya boleh jumpa je dekat kedai bakery. Okay. Nak beli yang jenis yang berbrand pun boleh. Contohnya Calbart ke kan. Hershey's pun ada kan. Hershey's ke tapi dia pricey lah sikit. Kalau nak beli jenis yang macam dah di repack ni pun boleh juga. Pun sedap juga. So kesedapan butterscotch bun tu bergantung pada butterscotch chips. Kualiti yang korang guna lah. So kalau macam nak rasa yang premium, beli yang jenis brand lah, Calbart ke Hershey's. Kalau tak, beli je jenis macam ni pun boleh juga. Dia adalah packing 200 gram, 300 gram, ikutlah berapa banyak yang korang nak gunakan. Jadi kita gunakan hari ni resepi super soft bun, ada dalam Cookido. Okay, kalau resepi super soft bun ni, dia pakai 100 gram tepung roti, 400 gram tepung roti, 100 gram tepung biasa. Dia mix kan. Untuk dapatkan tekstur yang tak terlalu lembut lah. Okay. Tapi kali ni Syus pakai 100% tepung biasa. Sekenal kan tepung biasa. Sebab nak tunjuk sebenarnya katalah kalau macam syara jenis family ramai nak mengadakan pelbagai jenis tepung dia macam messy lah nak beli tepung tu, nak beli tepung ni. Jadi kita beli tepung biasa. Jadi daripada tepung biasa ni, tepung gandum ni kita boleh buat macam-macam juga sebenarnya. Okey, apa beza nanti tekstur dia? Sebenar-benarnya kalau personal preference Syara sama je sebenarnya. Dia tak ada, dia lembut sikit je extra. Tak ada jauh beza sangat. Tak jauh beza sangatlah sebenar-benarnya. Okey. So ini sebenarnya 100% tepung. So kalau dalam resepi Cookido dia suruh divide by 16. Kalau macam kita nak buat bite size, kita divide lah by 25. Okey? Tak ni. Nak dah oles sebenarnya. Dah terlepas. Dia boleh je. Okey. Sambil-sambil tu boleh. Dia ni pun sama juga. Dia sticky sikit macam cinnamon roll. Okey, so kita divide lah by mula kita bahagikan dia kepada 5 bahagian lah. Alah, kita segan Kak Ya dekat depan. Dia parti je kita buat kerja. Kita ni jenis tak timbang. Kalau korang nak timbang pun boleh. Ambil seketul dough ni, timbang dekat atas bowl Thermomix. And then total dia divide 25 lah. Okay, kalau nak freestyle, kita ni jenis memang freestyle. Sebab apa? Sebab nak buat kerja laju. Anak ramai kan? Sebab dapur. Bukan perlu. Dia nak cepat. Dan juga tak boleh nak lama-lama kat dapur. So kita divide lah by 5 agak-agak je. Kalau rajin, timbang bahagi 5 dulu. Betul 5 ni divide berapa? 5 ni divide lagi by 5. Okay. So kita buat matematik lah di situ ya. Betul. Saya setuju. Alright. Ambil. Seronok lah sebab benda ni kita bila kita buat roti sendiri, kita masak sendiri, sebenarnya kita activate kita punya brain tu dengan kita punya art sekali lah. Alright. The mathematic side dengan dia kita punya art lah. And then kat sini hari ni apa yang kita nak tunjukkan, orang sebagaimana pun kita, background apa pun kita, benda tu boleh buat ikut je pace masing-masing dan ikut kita kata cara masing-masing. Sebab tu kita kata proses memasak atau proses baking masing-masing ada preference masing-masing, betul tak? Ada orang dia suka timbang-timbang dalam kecil-kecil kan, kita tengok orang buat video kecil, silakan kan. Kalau P timbang daripada bekas asal, makanan orang udah basuh banyak kali, timbang daripada bekas asal. So kita nak tunjuk the real life of user lah, kita user dan juga advisor. So boleh buat cara ni. So P pun jenis tak timbang kan. Kalau Kak Ya dia memang simetri timbang, silakan. Boleh bantuan. Kita pun suka boleh bantuan. Ya. Kita nak rumah tu. Ayah tunjuk satu pun. Okay, so kita divide lah by 5. Kalau macam rasa terkecil ke terbesar ke, kita mix and match lah. Sebab sebenarnya Syara pun ajar anak macam ni juga. Korang mix and match je. Kalau tu nampak kecil, masukkan. So diorang suka lah main tu. Inilah aktiviti cuti sekolah diorang. Buat roti sendiri, okay? So kita bahagilah 5 sebab kadang-kadang orang macam tak tahu lah nak bahagi berapa. Okay, fix je. Kalau you guna loyang 10 inci, boleh muat 25. So dia akan jadi pakai saiz kecil.
Kalau macam nak lagi dapat banyak lagi, guna 11 inch. 11 inci boleh juga bagi 6. Itu lagi small size. Itu macam roti pau yang halus kecil-kecil tu. Dia punya roti dia. So tapi kalau 6 tu dia bercinta sikit lah. Banyaklah korang kena potong. Okay. So last kali group kita bagi lagi. So kita susun lah macam ni. Kalau macam tak nak kira, kita atur je senang. Kalau macam anak Syahda, awak dah potong 25 ke? Tak tahu, tak kira. Tak kira in total dia kata. Habis tu tahu ke tak tahu 25. Sebab dia dah sesuai dia kata 55. Okey, dia belajar matematik kat situ. So dia tahu pula, okey dah aku dah bagi 5, maksudnya 25 lah dia kata. Dia kata dia tak kira. Okey, so lepas kita dah divide macam ni. So macam extra ni kita ambil lah. Tancap lah dekat mana yang sikit. Okay Syu, ada soalan tadi orang tanya, berapa max tepung boleh beli dengan Thermomix? Okay. Secara fakta 1 kilo tepung boleh beli dengan Thermomix. Cuma kalau macam kita user dan kita advisor, kita advise on buat 500. Okay? Sebab 500 dia pun sangat sekejap dan dia optimum. Faham tak? Maksudnya sebab bila lagi sikit, kita uli dia tu, dia mix dan cantik sekejap. So kita boleh repeat another 500 gram. Dapatlah 1 kilo kan? Kalau 1 kilo terus kita buat boleh. Cuma dia akan ambil masa sedikit lama dan dia akan memberi ekstra kerja dekat Thermomix, betul tak? Daripada kita bagi dia ekstra kerja dalam pada satu masa, baik kita kurangkan kerja, divide by 2. Experience. Okay, so dapat the point. So kalau lah resepi mana 500 tu, kalau nak double up, saya rasa Fee advice untuk stay at 500 gram saja. Kalau resepi 250, you can double up until 500. Okay? Okay, sila tak ya? Sila. Okay, untuk yang tanya boleh tak buat banyak tu, sebenarnya roti ni kan dia memerlukan proses proofing. Sebaiknya kalau resepi tu dia cakap 500 tepung, guna je 500 tepung. Sebab kadang bila kita buat terus banyak, kita macam ni kan, kita dah proof, lepas tu kita nak bentukkan satu-satu, dia memakan masa. Jadi roti yang kiranya lambat sikit, dia yang lambat sikit kita nak bentukkan dia tu, dia akan jadi overcook. So roti ni kita lah bila dia overcook, dia kembang nanti tak cantik dan rasa dia pun dia akan keluar rasa yeast tu yang kuat. Jadi masam sikitlah roti tu. Okey, untuk butterscotch bun, kalau kita pergi laboratory, sebenarnya kalau macam ini option lain lah. Kalau macam nak ada dia punya wangi, flavor apa? Scent. Macam essence kan? So dia ada juga butterscotch. So kalau korang nak macam bau harum butterscotch tu, belilah, tapi dia benda yang berpengawet dan chemical lah. Is not a good option lah. Butterscotch chip pun dah sebenarnya dah wangi. Kita bakar pun dah wangi. So bila macam kalau letak tu, dia enhance lagi lah bau butterscotch dia. So terpulang. Jadi macam mana nak letak inti? Sebenarnya korang boleh je tukar. Kalau tak nak butterscotch, boleh letak chocolate chip ataupun letak raisin. So macam mana nak letak? Orang kata letak kemudian ke lepas dah proofing ke tabur? Tak, kita letak dalam juga. Okay? So kita ambil dough kita macam ni. Okay? Berapa banyak nak letak? Freestyle. Okay? Kalau dapat tak menjual mungkin boleh guna 1 teaspoon ataupun half teaspoon. Tapi kalau macam lagi banyak lagi sedap. Okay? So kita masukkan. Okay? Dan kita tutup macam kita buat pau. Okay? So kita buat macam Kak Ia tadi. Kita round, kita corok dalam yang tak cantik tu, kita duduk bawah dia. Okay? So kita buat tangan bentuk C. Dan kita roundingkan dia. Fine. Tukar roti macam mana? Okay, bukan. Okay. So boleh tak ya? Kita tunjuk lagi lah sekarang ni. Okay, kalau dalam sini nampak. So kita ambil je. And then kita masukkan dia macam ni. Okay? Masukkanlah berapa banyak yang kita nak. Okay? Kita gaya oil banyak. Kak Ia tunjuk. Okay? Okay, Kak Ia tunjuk rounding. Rounding. Nampak kat sini. Okay. Dia nanti kita dah tarik yang tepi-tepi tu ke tengah ni kan. Lepas tu Mana sini ha? Ni. Yang ni kan. Tarik je macam ni. Kita tarik. Tu jadilah bulat cantik. Macam Syu lagi senang. Kalau macam nak buat jenis macam ni pun boleh. Okay? So, gelitkan dia.
Tapi kita bukan tekan, kita mengadakan ruang kita. Gitu. C-shape dia Okay. melibatkan bawah bawah ibu jari dengan kawasan ni. Kita lengkungkan tangan kita tu, kita tolak dia. Pusing. So buatlah macam tu lah. Kalau nak letak chocolate chip, replace dia dengan chocolate chip. Kalau macam nak letak macam chocolate bar pun, chocolate bar pun boleh juga. Macam nak letak apa, coin ke ataupun nak letak apa, dairy milk ke, ikut creativity. Lepau intinya, boleh. Kan intinya, this is the ni, this is how kita nak letak feeling dia lah. Okay, kejap lagi kita singgah. Okay. Kak Zaki. Okay, nak bagi tahu, perasan tak? Kalau lah kita kata, siapa pernah buat mantang, siapa pernah buat super soft cinnamon rolls, kita akan nampak the texture of kita punya dough yang terhasil tu beza-beza. Okay? Perasan tak? Sebab ni nampak tak yang ni soft sweet bun ni, nampak dia sticky dough kan? Alright. So sticky dough jangan risau. Dia memang kita rasa cakap lama susah nak handle. Awal je. Sebab tu tips kita pakai oil, kita oilkan tangan kita atau butterkan tangan kita supaya senang nak handle. Dan carilah thermomat atau silikon mat supaya kita senang, dia tak melekat, dia tak perlu ekstra tepung, tak perlu ekstra minyak, ada dekat sini sebenarnya. Dan sticky dough ni biasanya dia akan menghasilkan roti yang fluffy. Alright, tanpa ada sweetener, tanpa ada improver segala. Okay? Siapa lagi tanya tadi? Ada orang. Berapa? 10. Okey, jap kita tengok soalan. Kalau masukkan semua bahan terus boleh, kira tak payah proses hidup yeast. Dia kalau tengok, dia terpulang pada roti apa kita nak buat. Kalau macam focaccia, dia masukkan semua bahan, dia mix dan dia make. Tu focaccia. Dan dia akan tekstur dia lain lah. Kalau lah menggunakan resipi apa macam ni, dia akan ada step dia lah. Dan better activate the yeast first. Kan? So gitu. Terpulang. Kalau macam apa? Kalau macam mix terus tu boleh jadi macam terpis flat bread. Dia more to savory bread lah kan. Kalau yang mix terus tu kan dia tengok orang belah sana buat roti, dia campur-campur terus dan dia mix. Yang tu kita akan dapat roti yang lebih padat dan crusty. So yang ni dia ada step dia lah kan. Okay. Tengok soalan lagi. Berapa lama masa untuk proofing roti supaya tak overcook? Dia proofing time bergantung kepada suasana kat luar juga, okey? Dan juga bahan. Okey? Kalau macam resipi super soft sweet bun ni, dia memang cepat naik. Jadi be careful. Sama ada kalau sejuk ke tak sejuk. Kalau suasana sejuk sebenarnya memang lambat sikit. Dia akan macam biasanya 30 minit dah okey, dia akan go to 45 minit sampai 60 minit. Okay. So kalau lah kita buat tengah hari berdenting, masa lepas proofing tu tengok terus. Sekejap je, kadang-kadang 15 minit, 20 minit dia dah proof dah. Kalau nak tengok proofing, itu Fidah cerita pas on the folk taste. Okay, folk. Alright, tekan fisker yang tu. Google je nanti dia akan ajar cara nak buat. Floating test tu boleh, tapi bagi floating test tu dia ada sikit lagi untuk timing tu dia kembang lagi kan Kak Raya kan? Dia memang dah naik tapi sebenarnya dough kita boleh kembang sikit lagi kan. Okey. Apa dia tadi? Ada nampak soalan? 58. Apa beza masuk shortening tu? Shortening tu improver tu. Shortening ni actually is lemak kan Kak Raya. So lemak ni lemak yang memfluffikan something lah, okey? Sama juga kalau dalam bun kita punya fat sources kita adalah butter ataupun oil kan. So shortening tu antara yang digantikan lah, ada substitute kan. Tapi shortening ni dia dah melalui proses banyak lah untuk dia menjadi shortening tu dan dikira macam lebih terproses berbanding butter dengan minyak. Dia sebenarnya ekstrak. Kiranya kalau kita ekstrak lemak sayur kan. Dia dah di proses dia paling last. Dia murah. Lepas tu dia menyedapkan dan dia dapat something lah sebab dia rasa sedap tu. Okey. Benda lagi 5258. Soalan. Kalau nak buat roti ada walnut dan juga kacang tu boleh ke terus masuk uli? Boleh. Fi pun nak buat ni sebenarnya. Fi nak buat butter ni. Nanti boleh. Jom. Nak ambil lah. Okey, last. Okey, senang je. Kita ambil, kita chop je dengan inti. Okey. So habis tu, kita dah habis dah rounding dia, kita taburkan butterscotch. Ataupun kita lekat-lekatkan dia.
muka anda. So boleh lah kalau macam nak buat chocolate chip sikit, butterscotch sikit, boleh. Tak payah bungkus dengan thermomix ke? Boleh. Kalau ada thermomix nak bungkus pakai thermomix boleh. Kalau tak apa katanya? Kalau tak bungkus pakai thermomix pun boleh. Thermomix ni kelebihan dia ada insulator lah. Maksudnya dia ada heat insulator. Jadi dia membantu lagi proses proofing tu. Okey? Kalau selalu meroti TMC cepat rosak tak? Sayang TMC. Sebab tu guna dengan cara betul. Alright? Kita akan recommend untuk 500 lah. Okey? Dan sebenarnya macam siapa nama Kak Sal, dia buat roti untuk menjual, kadang dia buat untuk masjid kan, dan dalam kuantiti yang banyak. Dan boleh kalau kita guna dengan cara yang betul. Okey? Dia kalau KM6 ni yang paling crucialnya kena tahu, kalau meroti dia tak sangat. Kalau crush ice, kalau you buat ice blended geng-geng batu. Kalau roti ni tak sangat lah sebenarnya. Kisahnya anak pernah cakap kenapa dia bergerak. Okey, memang dia bergerak sebab dia tengah huli kan. Okey, kena remind diri jangan tinggal masa reading. Kena ulang lagi. Jangan tinggal masa reading. Okey, kalau guna tepuk okey. Alright, so thank you. Siapa yang join? Siapa nak tanya lagi? Guna TM ni tak payah pakai pelembut roti dah kan. Kalau pakai tak apa ke? Tak payah dah. Cuba try tak payah pakai. Cuba try yang thermomix punya kan. Tak ada dah. Cuba pakai improver. Tak tahulah dia punya fluffy tu tahap boleh terbang pun kan. Tapi kan ingat sebenarnya brand improver tu dia mau on bahan pengawet juga. Untuk tolong dia apa shelf life dia. Sebab tu lah kat luar komersial pakai. Kalau kat rumah kita roti ban panas ni 1 hari boleh habis. Tak payah 1 hari, 1 jam je boleh nak tak habis. So kita tak perlukan buat benda-benda tu sebenarnya. Okey, dah siap tu Kak Yang Meriah ada letak butterscotch chip. Inilah kau bila buat sendiri. Hati dah lah. Okey, so habis buat ni, kita tunggu proofing, kita clean wrapkan dia. Tapi kalau ada thermomix nak letak atas dia thermomix kan boleh juga. Okey, kita pass pada tu pula. Beres. So far so good semua orang. Ni last nak tunjuk on the bakar, lepas tu kita pass ke Kak Ya lah. First time semua. Okay, so this one 400 gram 500 gram sebenarnya super soft sweet bun. So this is how 500 buat. Kneading pun tadi dua tu lebih je. Katalah Fi nak buat Fi nak buat loaf kan? Fi nak guna loaf tin. Ni loaf tin Fi dan dia boleh buat dua ni lah untuk 500 gram. Okay, katalah Fi nak letak the kacang. Okay, nak letak the kacang ataupun nak buat coklat. From this one simple dough, kita boleh kita kata very pelbagaikan. Kita cari ni words. Pelbagaikan kita punya hasil. Right dulu saya. Saya nak buat. Okay, sekejap nak keluarkan. So kita tahu soft sweet bun ni dia memang sticky sikit, so handle with the oil. Alright, kalau tak melekat-lekat kat tangan, kita rasa iman nak ni kan. Tapi it's okay, dia ada tips dia. Dia ada cara dia, nampak? Jadi kita handle pakai oil. Kita just give extra oil je dekat dia punya ni. Fi nak keluarkan. And then Fi nak divide half. Separuh Fi nak buat coklat, separuh lagi Fi nak buat multi-seed. Okay, so from the one dough, daripada kita buat satu je dia punya ni, kita boleh buat beberapa style lah. Apa tu? Apa? Dia punya pilih. Right? So this is 500 punya dough. Daripada satu dough ni Fi nak jadikan dia 2 loaf. So Fi divide by 2 lah. Divide 2. Satu Fi nak masuk dan nak masukkan multi-seed kat dalam. Okay. Ni pun kita kata Fi buat kira-kira lah. Ni pun dah cantik sangat dah. Then katalah Fi nak masuk the the seed. Kat sini Fi ada multi-seed. Okay. Tak sempat pindah bekas pun lagi. Seed? Ni apa? Okay, cuba buat dia nak tengok siapa pandai. Dan Fi ada pumpkin seed.
Kalau nak masuk raisin masa ni boleh, nak masuk walnut, nak masuk almond slice masa ni boleh. Dia ada sunflower seed. Ni kalau nak timbang silakan, tak nak timbang boleh. Nak letak chocolate chip boleh, nak letak cranberry boleh. Tapi kids tak suka dengan cranberry dalam ni. And then kita nak uli dan nak mix dia, kita just ambil 1 minit pun cukup. Uli. Apa satu lama? Okay, accident happen. Fi guna resipi dalam cookie tu ke? Fi guna resipi soft sweet bun. Dia guna 500 gram tepung. So daripada 500 gram dia terhasil satu dough besar. Kita divide by 2. Satu dough Fi buat multi seed. Satu dough Fi buat apa nak buat nanti. Soalan dekat Facebook je tak sempat tengok lagi. Oh sebab ni lah dia buat. Ni Fi boleh tak nak buka measuring cup masa diding? Boleh. Sebab measuring cup ni sebenarnya kita guna dia masa nak work splashing. Kita nak duduk setempat kan. Nak duduk setempat. Kita nak bagi waktu duduk setempat. Masa ni boleh tengok. Okay dah siap dah pun. Okay, this one kita nampak kita punya ni dah mix kat dalam. So kita dapatlah satu multi seed punya, multi grain multi seed punya roti. Mana kat Facebook? Sekejap tadi sebab dia punya apa nama? Apa nama kita panggil dia tu? Ya jatuh. Punya bateri nak habis, so dia keluar notification. Okay, dah dengar kot. Ulang balik measuring cup. Okay. So measuring cup tu bila masa boleh tak nak buka Fi masa tengah tengok? Boleh. Masa tengah kneading dia tak splashing dah. Okay, masa awal kneading je dia akan splash tepung pula. Alright. So kalau masa apa nama? Apa sayang? Okay, kap. Apa nama masa dia punya tu dia dah tak masa kneading dia tu dia dah tak mereceh. So kita bolehlah guna ni. Alamak. Kebabkan kita strip je pakai putih je. Nak letak ni. So tak payah letak coklat. Okay. So this one kita tak tambah coklat, kita tambah the spread nanti kat luar. Yang gitu kan? Kat luar, kat dalam dia lah masa kat Yarrow tu. Oh ni kat Yarrow. Okay. So this one betul kok separuh gini tau. Ni nak letak dalam ni. Ni kena oil. Kita oil tangan ke nak pakai brush? Mana-mana. Okay, make sure oil kan kita punya tin. Okay, ni nampak multi seed. Dia dah mix kat dalam. Nak letak kacang masa ni boleh lah letak kacang. Mana zoom? Ya zoom kat sini. Kaki saya. Katalah nak letak macam mana, boleh je. Nak rounding sikit kan Kak Ya? Lepelkan dia. Kita go. Kita buat kita tu. Kak Ya buat nak sesaat apa pula. Okay. Babak rounding ni kita serah kat Kak Ya. Kita belajar dengan Kak Ya. Kalau kopi ni, gulung-gulung, lipat-lipat sikit masuk dalam. Okay, ni Kak Ya buat. Belajar dengan Ya, jom. Siapa? Kita buat macam kita nak buat roti loaf biasa. Kita tukar spotlight kita view pada atas. Saya tengah buat apa Kak? Dia tengah roll apa? Dough ni. Kita nak buat loaf. Senang je. Lepas tu kita macam je lah. Loaf ada dua jenis kan buat. Satu dia rolling dia bentuk block. Satu yang orang bahagi 3 tu macam mana Kak? Rolling juga. Rolling juga. Tapi kita susun satu. Kenapa dia bahagi 3 yang lock tu? Kalau tengok killer toast, kalau tengok resepi killer toast. Tak tahu tak pasti. Okey, Kak tunjuk. Macam ni je.
Nanti dia kembang lah. Ini loaf biasa lah. Loaf biasa. Better jangan letak ambil sedebuk letak macam tu, jangan. Kita rollkan dulu. Lepas tu baru kita letakkan dalam loaf tin. Okey, yang ni boleh keluar. Ini lubang dia tak keluar. Ya, Lubang dia tak keluar. lubang dia tak Kan, keluar. kena roll. Ha? Tak banyak lubang udara lah. Tak, dia kena roll tu sebab nak bentukkan lubang udara. Kalau kita tak tu dia Dia padu padat. dia padat. Dia akan jadi ringan antara lapisan roll tu. Sebab tu kita buat untuk lock. Rollingkan dia. Buat Okey, yang ini So tadi ni lah. yang ini untuk yang inti coklat tu, yang macam Kak Ia pernah buat dalam Kak Ia punya apa? Baru je. FB kat ya. FB. Ni babka lah ni. Bakar. Okay, so ni sekarang buat babka Bakar ni dia ada juga resepi dalam cookie dough, tapi tadi Fi guna resepi apa? Soft bun je kan? Soft sweet bun. Okay. So, Okay. Bakar ni apa Kak Ya? Bakar ni dia brioche yang kita letak brioche. Sorry. brioche. Itu Ya, itu yang cara kita letak apa? Kita rollkan dia, kita letak spread. Okay. Yang ini ada yang tanya macam mana nak buat macam Kak Ia buat apa betul-betul kan, sama kan. Yang inilah salah satu bukan salah satu ni lah alat yang Kayu magic. kayu magic. Okey, Kak Ia pernah cuba yang buat dengan plastik yang berat, yang kayu yang ada pegang tu tak jadi. Dia tak jadi. Bukan tak jadi apa, kita boleh roll tapi kita nak bentukkan tepi ni, nak buat macam ni dia tu susah. So yang ni tolak je. Dia nak roll jangan daripada tepi hujung ke sini, dia kena start daripada tengah. Kat tepi, bawa ke tepi. Tengah, bawa ke tepi. ini baru juga ni. Saya tak tahu. Kita belajar sama-sama hari ni. Kak Ia bukan minta maaf, Kak Ia bukan belajar secara formal pun. Kak Ia tengok dekat YouTube je. YouTube pun tahu. YouTube pun yang ajar pun orang yang pro kan. So kita ikut je lah. Kita view pada atas. Okay, gini. Okay. Yang ini, kalau macam nampak Kak Ia pegang macam ni kan. Kalau Kak Ia tolak yang ni, Kak Ia buat tekanan dia dekat sini. Yang ni kita layan-layan je. Ujung-ujung ni kita layan je. Cepat. Tak adalah how dia punya pressure dia Kak Ya tekan ke atau macam mana? Waktu kita Tekan kat sini. Tekan yang kita nak rollkan dia tu. Kat sini, sebelah sini Kak Ya tak tekan. Kak Ya tekan kat sini. Sebab dough dekat sini tengah tebal kan. maksudnya tekan one side je lah. One Ada side side je. kita tolong Yang pusing ini je. kita nak gerakkan dia je. Okay. Sebab apa penting guna yang ni? Inilah dia. Masa kita nak tolak dia. Yang ni nampak tak? Yang ni nampak tak? Lepas tu, lah. Macam tu lah. Tahu lah cara amatur. Amatur je ni. Saya gambar. Self-taught. Kalau pergi kelas yang formal tu barulah pro. Tolak je macam tu. Kalau kita sebab tu kalau guna yang berat, yang plastik yang berat tu kan, yang besar tu dia memang tak efisien lah untuk buat ni. Walaupun kita nampak dia berat kan, sebab bila dia berat, bila kita tolak kat sini, yang macam kita nak tolak kat sini, bahagian sini pun dia tertolak sama sebab dia berat. So bila kita kenakan tekanan one side, dia rata lah. Tak adalah satu nipis, satu tebal lagi. Kita boleh, kiranya kita buat by part lah. Sekejap bahagian ni, sekejap bahagian ni, sekejap bahagian ni. Betul. Nampak? Ni ilmu mahal tau. Kak Ya buat live. Kak Ya tak pernah buat live tau. Jadi siapa yang menonton di FB dan juga Zoom ni, anda sangat beruntung. Tanya apa tanya sekarang? Nak tanya apa-apa kena tanya sekarang. Okay. Nampak? Nak sapu ke? Dah kaya. Solid kat segi. Cantik lah. Ambil gambar. Kan ambil gambar. Ni lah.
Sikit lambat sikit lah. Kan? Lepas tu, nak nipis lagi ke tak ya? Ikut Kak Ya, Agak-agak Kak Ya tu dalam saiz berapa tu Kak Ya? Saiz dia okey, kalau macam kita tengok guna thermometer, boleh agak lah saiz dia. Ini adalah half soft sweet bun punya resepi. Yang berapa dan berapa? Tak pasti. Dan nak bekas bekas ni. Bekas slow lah. Oh ni view je tu. Belum lagi, belum menerobos lagi. Ini bakar baru. Okey. Tak ni. Okay, tadi buat multi seed loaf, yang ni coklat bakar. Daripada satu loaf, satu resepi. Kak Ya ni kita bawa jauh tau, dari Terengganu tau dia. Dia datang main Melaka, kita invite dia. Join sekali sama-sama. Sama-sama buat live. Sebab apa Fik nanti Tio tanya, apa sal Fik tiba-tiba buat weekdays Fik? Kita kan ni memang mana ada kita jalan. Kak Azim tadi. Bantuan tu tak boleh. Okay, so ni terpulang lah. Nak coklat spread buatan Thermomix boleh, nak beli kat luar boleh. Itu masing-masing punya lah preference. Ini Kak Ya guna ni. Hazelnut punya Kak Ya? Hazelnut, coklat hazelnut paste. Coklat hazelnut paste. Ni gardenia punya lah. So kalau nak guna cookie dough punya resepi tu boleh juga. Hari tu ada orang tanya Kak Ya, macam mana nak dia punya tu, dia punya spread yang dia beli keras. So sebelum kita nak letakkan atas roti, kita lembutkan dia dengan cara macam ni lah. Kita gaul rata. Sebab apa tau? Sebab minyak dia, minyak hazelnut ni dia keluar naik ke atas. Dia terpisah bila kita simpan lama-lama. So bila kita nak gunakan, kita gaul lah minyak dia, barulah dia lembut. Tidak, tak ada sapu. Spatula kan? Semua spatula. So dikit ni dia macam ni pun senang. Dia kena orang kata reserve dalam lebih kurang 1 inci lah itu daripada tepi, sebab kita nak mengelakkan masa kita roll nanti takut dia terkeluar meleleh kan. Kak Ya reserve kat mana tu? Ni reserve Kak Ya, nampak tak sisi bahagian ni? Kak Ya tinggalkan. Nampak? Okey, ni Kak Ya tinggalkan bahagian ni dengan bahagian ni untuk mudah lah bentukkan nanti roti ni. Begini caranya. Sebenarnya saya dah tahu waktu Kak Ya share dalam Facebook beberapa bulan lepas ni Kita pun sampai tepi-tepi kita spend. sampai penuh-penuh. Okey, so ini cara yang betul lah bila nak letak spread ataupun apa-apa saja yang kita nak taburkan kena ada ruang. Ni macam kelakar dengan Kak Ya, nampak tak tu? Dia buat jaga-jaga. Inilah Gambar. Okay, kita pun ada penonton tau dekat studio Mini V ni. Kita ada dalam 2-3 orang guest juga yang bersama-sama. okey. So tebal mana nak sapu ni Kak Ya? Terserah kamu. Okey, terserah. Okey. Cara lipat. Nak gulungnya tolak sikit, tolak macam ni. Lagi. Untuk dia Cantik dah nampak lah. Yang kena main-main sikit lah. Tapi terapi Kak Ya, terapi. Layan dengan penuh kasih sayang. Kita tengok Kak Ya pun terapi. Kita rasa macam Okey je. betul, it's very neat. Cantik. Kak Ya nak benang. Ada? Ini apa? Bakar kan? Oh, nak potong tu ke? Tak payah kan? Betul tak? Kak Ya punya lagi. Oi, Kita nak masak ni. Dia ada je. Kosong. kosong seperti ni. Mana belakang tak? Mimpi. Nak bentukkan sekarang tu sebab kalau tip Kak Ya, ni Bakar ni. sebab dia punya spread ni kan dia macam runny. So untuk Kak Ya selalu buat, Kak Ya masukkan sekejap dalam peti sejuk dalam chiller sebab kita nak orang kata Bagi spread bagi spread tu firm. So nanti bila kita potong dia tak ada meleleh keluar sangat, nampak jalur-jalur tu cantik. Okey, ulang balik Kak Ya tips dia sekejap Kak Ya. Okey.
Bila dah sampai tahap ni, kita gulung kita simpan dough ni sekejap dalam chiller dan lebih kurang 10 minit. Sebab apa? Sebab kita nak bagi spread tadi kan, spread tu kan dia macam runny gitu kan. Cair. Dia cair. Suhu bilik dia cair lah. Dia cair. Bila kita masukkan dalam peti sejuk sekejap, dia akan jadi firm. So nanti bila kita potong tengah ni, nanti kita kena potong tengah ni. Bila kita potong tengah tu, kita nampak layer antara roti spread. Cantik lah bila kita nak susun nanti. Okey, mana tu? Nak benda tak ya? Nak bagi paper lagi? Okey, tadi ada soalan sementara nak tunggu proof tu nak kena cover dengan cling wrap atau tuala ke? Yes, kita cover dengan cling wrap lah. Seeloknya kalau macam tuala dia tend to jatuh melekat. Okey, kalau macam contohnya ni, sekejap ya. Tu dah kembang dah. Okey, ini contoh. Okey, cover dengan cling wrap macam ni. So kita boleh nampak lah kalau tuala kadang-kadang dia boleh jatuh. Kena kat tu melekat. Saya pakai shower cap kan? Orang kata shower cap. Kak Yang bukan yang tengok dekat dalam video Kak Yang tu, Kak Yang bukan guna shower cap. Tu Kak Yang beli dekat Mr. DIY khas untuk Baking. bukan baking, Untuk untuk tutup food cover. Dia memang Kita belajar ni. Shower cap. memang orang ingat shower cap. So kita bungkus dalam macam ni. Ya Tuhan saya memang salute. Tapi this is amazing. Sebab seriously. apa Kak Yang pakai ni? Sebab nanti kita nak potong dia tak ada kotor lah, tapi sayang. Kebersihannya anak-anak. Banyak tahu tips hari ni dapat dari Kak Yang. Dia jual kat Shopee ni macam ni. Mana? Betul. Jual kat Shopee. Cari je kat Shopee. Apa nama dia Kak Aziz? Disposable plastic film bowl. Memang untuk bowl. Cover dengan bowl. Senang. Ini tunjuk kat FB juga. FB tak nampak. Kalau tak nampak lain ni. Senang lah. Bukan shower cap ya. Kita ada pakar Shopee kat situ. Apa nama FB Kak Ya? Kak Faniza Ramli. Faniza Ramli. Cari. Memang banyak information pasal baking. Pasal baking dengan pasal memasak Thermomix Kak Ya senior kita. Okay, tips soalan. Sorry terlepas tadi yang proof 20 minit 70 degree tadi tu tips untuk semua jenis roti ke? Kira kalau cookie tu kata approx 1 hour double sense tu kita tukar apply tips tadi ya? Boleh ke? Sebab benda ni dia bergantung pada bahan. Dia bergantung pada bahan. Ikut kata Kak Ya, janganlah semua roti pun kita boleh buat gitu. Kalau nak try boleh silakan. Cuba. Nak try cuba silakan. Tapi macam Kak Ya punya ni, kita kata super soft cinnamon rolls ni dia dah calculate dengan bahan dan juga plain flour semua tu kan. So dia recommend untuk 20 minutes. Kalau lah kita kata suasana kat luar ke apa benda atau roti yang kita buat tu memang yang jenis yeast pula banyak kan. Yeast banyak lagi cepat kan kan. Yang tu mungkin lagi cepat kita takut overproof pun boleh jadi. Kalau kita guna steam, konsep steam tu lah. Nak try boleh. Nanti kalau tak jadi ke bagi tahu kita orang. Kita orang suka. Okay, silakan ya. So ni roti dough super soft cinnamon roll yang kita dah proof selama 20 minit tadi. Nampak tak kalau kita letak benda ni so senang dia tanggal. Nak ni butter tadi tu. Nak tepung sikit. Boleh? Sikit. Roll ni better letak tepung sikit sebab nanti kita takut dia ikat-ikat kat sini kan. Saya biasa letak yang atas ni letak dekat bawah. Atas yang yang kita duduk belah atas tadi, kita terbalik je. Belah duduk lekat ni Kak Yang belah atas. Maksudnya terbalik lah macam tu. Bagi cantik kan, dia licin. Nanti bila kita tunggu nanti yang belah ni lah akan nampak kat luar. So yang buruk kita duduk kat dalam gitu. Kita macam ni, kita nak lepelkan ni. Kita buat macam ni sebenarnya kita kalau ada yang dah ada berbola angin ni, kita boleh tekan-tekan dia untuk buang angin. Okay, kita spotlight dari atas. Okay. So kalau saya nampak pada atas ni angin. Okay.
Mister. Boleh lah buat. Ingat start daripada tengah ke tepi. Tengah ke tepi. Daripada tengah ke tepi. Okey. Bukan daripada hujung sini sampai nun sana. Itu yang biasa kita buat ya, itu ya. Okey. Yang ini pun sama. Daripada tengah ke bawah tu. Padahal nak boleh dapat empat Pakai segi satu cantik. paper. Sebab kita buat part by part. Itulah tips dia. Dia tak tengok depan mata, dia tak faham-faham. Tengok video Kak Ayah pun macam tak nampak. Tengok depan mata pun faham. 2-3 tahun boleh ya? Boleh juga. Bahawa besar tu ada ni. Ada ni. Oh, ada dekat. Oh, ada. Oh. Boleh biru tu nak ni. Biru tak titik-titik kot. Yang kedua bukan Yang kedua titik. kecil. Tapi nak baca dia. Okey, kepada yang baru join, apa yang kita tengah buat sekarang, kita tengah buat super soft cinnamon rolls. Okey, tadi kita dah uli, kita dah proofing, guna cookie tu 20 minutes. Okey, sekarang Kak Ayah tengah rolling je lah. Kak Ayah tunjuk teknik cara kita buat super soft cinnamon roll. Okey, kita rollkan daripada tengah ke tepi. Tengok teknik Kak Ayah. Dia hanya tekan tangan belah kiri. Tangan belah kanan dia roll, yang dia layan je. Maksudnya free je. Free je. Okay. Kalau dalam Zoom boleh nampak lah macam mana pergerakan tangan Kak Ayah. Okay, orang dalam Zoom okey tak? Nampak tak view Kak Ayah rolling daripada atas ni? Maknanya yang roll tangan kiri, yang tangan kanan tu guide. Yang tangan kanan tu dia sekadar macam Dia terpulang siapa ikut. dia macam kereta. Maknanya, Dia macam kereta kan? Tayar belakang tu follow je. Tayar dia depan. follow je. Tapi bila kita gitu nak je. guna tangan mana-mana, kita selesa dengan tangan mana, satu je yang kita Bagi tekanan. bagi tekanan. Ya, gue ikut eh. Besar dulu. Mengikut. Apa besar dulu. Batakan ke ya? Batakan ke? Batakan je. Batakan je. Yang kau campur kenapa ni? Kak Ayah nak tunjuk lah. Kak Ayah ni siapa? Kak Ayah siapa? Bata dulu. Mari kita mula. Sebab nak tunjuk. dia Ahmad ni. Ampun. Sebab kalau kita campur tu dia jadi berminyak. Kalau minyak. Okey, dah nak jadi dah ni. Bentuk apa? Segi empat. Kalau dari Empat. segi rolling pin tak ada tips-tips tak? Kalau kita nak memilih rolling pin kan banyak jenis kan? Yang besar lah, yang kecil lah, yang mana sesuai untuk apa? Kak Ayah dah semang dah tadi Kak Aziz. Apa yang ada kat tangan Kak Ayah ni lah yang Ni terbaik. ni rolling pin, ada yang tanya rolling pin lagi suggest sekali. Inilah yang Kak Ya cadangkan, yang terbaik lah untuk guna sebagai alat untuk roll roti ni. Kaya ni gula dengan yes ni. Gula campur je. Jangan campur terus. Letak tepi-tepi. Letak tepi-tepi. Okay. Okey, ada soalan doh untuk super soft cinnamon roll ni boleh dipelbagaikan Ya, tak inti boleh. dia? Boleh. Nak buat inti apa? Savory, nak letak daging black pepper ke kan? Kita buat roti yang jalin-jalin tu. Tak. Roti apa? Jalin-jalin tu. Letak inti dalam. Breaded. Okey, kalau nak letak inti dan roll inti daging tadi kita nak letak atas ni dan kita nak roll pun boleh. Dia jadi macam apa? Yang resepi pizza roll. Pinwheel. Dia terpulang. Dough ni dia sangat fleksibel. So creativity. Dan ni pun inti dia pun tak semestinya cinnamon roll. Tak semestinya cinnamon roll. Kalau ada orang tak suka kan rasa cinnamon tu, so boleh letak ni. Nak letak biskut ke, tapi yang ni kita beli ni untuk nak drizzle dekat atas. Pulang, Kak Ya pernah buat inti apple pie. Wow. Ni guna ni. Guna Tapi ni. roll lah juga. Masa tengah unboxing je buat tu. Wow. Senang je.
sediakan apple yang kita potong cube, lepas tu kita gaulkan dengan sebut cinnamon dah ada. Kita gaulkan je lah. Jadi macam pie lah. Kalau macam ni lah. Cinnamon roll inti apple pie. Apple roll. Apple pie roll. Butter 55. Butter 55. Main-main sikit sebab Fi nak letak filling, nak timbang. Dia kata dia pergi mixkan all the ingredients. Kak Ya dia ada tips lain. Kalau kita tengok dalam cookie dough dia suruh mix all the ingredients dalam mixing bowl. Kan Kak Ya kan? Kecil bola sen. Boleh je Tapi hari ni Kak Ya dia nak bagi tips lain. Alright. Tu. Okay. Yang ini kalau nampak kan, sebab tu suka guna rolling pin kecil yang ringan ni, kita tolakkan dia. Nampak tak? Itulah cara dia. Kita nak buat dia jadi empat segi yang cantik. So bila kita tolakkan dia ada tebal-tebal kat sini. Kita roll lagi ringan-ringan. Penuh kesabaran. Battery 10%. Betul. Itulah lebih kurang. Oh, tu bukan plug lain. Okay. So siapa yang kata dia buat tak jadi tu kena tukar dengan rolling pin ni. InsyaAllah jadi. Kalau saiz ni tapi panjang? Tak, sebab susah kita nak handle. Susah kita nak handle, nak pegang dia. Yang tak tadi tu, yang satu nak layan, satu nak berat. Okay. Dalam resipi Tulang dia. Ni. Oh macam tadi kecil tak ni. Oh kecil tadi. Dalam resepi super soft cinnamon roll kat cookie dough tu dia suruh gabungkan sekali butter dengan brown sugar dan cinnamon powder. Okay. Apa yang Kak Yang buat untuk memudahkan kita roll kita tak ada minyak sangat. Yang butter ni kita sapu dulu. Lepas tu yang ini kita gaulkan sebati, yang bahan-bahan kering ni baru kita tabur atas tu. So nanti bila kita nak roll dia cantik. Dia tak ada apa yang panggil berminyak. Leming. So butter ni suhu bilik ke macam mana Kak Ya? Suhu jangan bilik sangat. Suhu jangan bilik sangat Kita towing dia a few minutes je lah. Sebab kalau dia terlalu cair pun dia akan jadi berminyak. Okey, kenapa dia macam ni? Okay, kita suka balik spotlight. Sapu reserve 1 inci. Ya, memang kena reserve. Feeling yang jenis apa berminyak-minyak macam ni memang kita kena apa Kak Ya tahu tak boleh cakap. Kenapa kena reserve kan? Reserve 1 inci. Sebab Asing kita kan? dulu Asing kan? kita Kita bagi ruang. Ruang. Bagi ruang bernafas. Okay. Saya sapu comot-comot. Sedap semua orang tengok Kak Ya buat. kenapa? Kita suka lah kan. Pro, ini level pro punya. Kalau level kita tu yang berlembu-lembu kita ambil, kita silent lah atas. Apa? Ini level Level senior. So sebab itulah kita faham apa yang kita bayar dekat bakery, dekat pro bakers, this is what we pay for lah. Alright, so kalau rasa macam tak nak bayar, kita buat sendiri. Kalau kita rasa kita nak bayar for dia orang punya service, dia orang punya professional, this is what we pay for lah. Kan? Jadi kalau lah kita kan ada mau nak berbisnes pun, inilah boleh juga Kak Ya. Boleh. Dah sangat senang. Customer Kak Ya memang ramai lah yang penjual cinnamon. Ya. Ni sedap dekat tepi. Dia tak serenyah macam soft bun ke kan? di sini je. Lepas tu yang ini kita gaul rata. Apa tu Kak Ya? Ni Cinnamon dan sugar. Okey. So dah gaul sebati. Kak Buat pagar dulu. Pagarkan dulu. Okey. Pagarkan dulu. Alright. Baik, kita keluar lah. Kita tak layan habis keluar bagus.
Satu lebih, tangan tak stabil. Agak kan dia. Kan? Kita nampak kan? Amat kata Mak dia dapat Mak jadi diri sendiri tu. Tengok tak soalan, ada soalan tak? Oh, semua kata cantik, very nice. Masya Allah, kita tak cantik. Wah, semua suka tengok Semua cantik. yang ada dan tip-tip nak roll kerja. So insyaAllah lepas ni semua pandai lah buat senyuman roll yang petak-petak. Sekedar ya, betul? Kedai. Dia end result dia bergantung pada how kita berikan. Kalau cantik petak macam ni kita roll, cantiklah nanti dia punya hasil. Okay, so kita nak roll. Ya, gula perang dengan cinnamon Vika yang Kak Ya tabur kan. Dia sama juga macam bangsa tadi kan Kak Ya Sama kan. je. Cara dia sama Kita je. claim dia. Tolak macam ni, lepas tu dia ke tengah. Nampak tak? Tolak macam ni. Yang tangan kiri kita bantu dia, yang tangan kanan ni kita cubit-cubit sikit tengah dia. Boleh dah masuk apa? Si nanti panas tangan. Sekarang? Boleh masuk dah ni butterscotch ni. So nampak tak? Kalau kita dah gaulkan sekali bahan kering dengan butter tadi, dia akan jadi sangat berminyak kat sini. Kat sini, bila tu ni dia sentuh dengan bahan yang kering, dia senang melekat lah. Kalau dia bersentuh dengan berminyak, dia akan mudah nak keluar. Faham, betul. Itu. Ada setengah kan Kak Ya, ada orang dia gaulkan butter dengan sugar and then dia straight and then cinnamon dia tabur macam tu. Boleh juga. Boleh je. Tapi Kak Ya tak suka sebab cinnamon tu dia bila kita tabur macam tu dia tak bergaul rata dengan gula. Jadi takut kadang-kadang makan lebih pahit sikit gitu kan. Nampak tak? Nampak. Kata dah lama ada rolling pin tu, pasti boleh buat macam ni. Barulah kelas roll kita. Ni tu. Guna kat sini. Ni rolling pin ni. Okay, rolling pin ni view dekat FB. Ada kalau macam kita rolling pin tu apa buat sendiri. Okey. Yang panjang Tapi satu satu kaki je tau, jangan lepas kaki. Kenapa? Kaki ni. Satu kaki. Satu kaki. Cik, satu kaki. Sebab kalau kaki tu kan panjang sangat. Jadi nanti Dia pakai benang tu tak? pakai Ada benang juga. Okey, ini tanda proses penandaan by eyes. Okey. Bagi berapa ni Kak Ya? bagi. Kalau 4, Okay. Tak Kak Ya nak bagi berapa total? kita punya ni berapa? Tak boleh. 3. Dia 12 lah. 12 je. Ayah kau dah silam orang lagi ni 4 dah. Yang tu rasanya 6. 2, 4, 6. 6, 4, 10. 3 dengan 4 tak ni tak padat sangat. Boleh 1, 2, 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Tu lah 2 kali 3 berapa? 6 dengan 2 kali 4. 10. 10. Dapat. Letak je kat tangan. Saya memang biasa buat gini. Bahagi setengah. Lepas tu yang setengah ni kita bagi setengah lagi. Lepas tu kita bagi 3. Macam tu. Okey, nak potong sekejap ya. Okay, Kak Ya nak share tips potong cantik. Lah. Tips potong cantik. Kalau shoot ambil apa ada kita potongkan je. Lepas tu kita pun kena repair kalau balik lagi cantik. Okay, itulah beza kita. Orang biasa boleh buat, orang pro boleh buat. Dan hari ni kita bawa orang pro. Kita tunjuk kan. Ni memang untuk ni kita beli untuk Wah, ni floss ni. floss. Bukan benang Jangan guna floss untuk floss gigi ni floss yang tak ada tu kan, yang tak Tak ada flavor. yang Tak ada mint flavor. Jangan beli yang mint flavor. Okey, yang ni senang je. Kita masukkan bawah ni. Nampak tak? Lepas tu tali ni bawa ke sini, Tolak. Nampak tak? Wow, masya-Allah. Jangan guna pisau. Kalau kita guna pisau ni dia akan menolak tu tepi ni. Menolak, dia akan jadi terpenyek. Nampak tak? Masya Allah, cantik.
Kak Ya ajar memang untuk orang terus buat berniaga Kita tak nak Bonus kita yang nak menonton. kita nak biar Thermomix ni boleh bayar diri sendiri. boleh bayar diri Lepas sendiri. tu boleh beli satu lagi topik. Amin. Kalau kita buat dah belum dah ni, dah melengah-lengah dah tengok. Oh, ya. Kita tu kemajuan kita dah tu. Asam makan sedap. You ada question tak kat Zoom? Kita baca kan. Dia tanya dah can you leave it overnight in the fridge? Boleh ke? Untuk ni kita biarkan dalam rumah. Ya, boleh tak? Boleh dalam fridge dia akan memperlahankan proses proofing. Lepas ada bentuk lah, lepas kita dah susun Siapa? Biasa Kak Ya akan letak dalam peti sejuk sebelum kita proof. Masih lepas uli terus simpan. Sebelum kita proof, sebelum kita bentukkan. Kita spread lah. Maknanya lepas pada 2 hari. Sebab kita nak delay kan. Tapi customer saya dia pernah dibuat siap macam ni, dia buat awal-awal sebab esok dia nak pergi sekolah, okey je. Okey juga. Berapa hours dia duduk dalam test? 1 malam. So dia tak overproof lah? Dia delay. Sebab dia akan delay, suasana sejuk dalam chiller tu, dia akan memperlahankan yeast untuk bekerja. Menarik Cakap tengok Kak Ya potong macam senang je. Kena buat sendiri mau sengit juga ni. Betul? Betul. Tapi kan beza kan guna benang biasa dengan floss ni. Floss ni dia macam tebal sikit berbenang. Kalau guna benang biasa dia agak sememeh kerja kita. Dia halus. Yang ni nampak tak dia punya end ni? Dia punya end ni kalau nak cantik susun sama. Dia sama. End dia dekat sini, dia dekat sini. Pakai rekod tu tak barulah nanti dia simetri sama sekata. So boleh je rushing pagi. Yes, pagi esok tu tinggal masuk oven je Kak Ya. Dia dah proof dah sikit dah. So apa? Tak perlu jarak-jarak 12 lah tak? Apa nak? Dia pegang naik ke atas. Tak apa. Maaf. Silalat. Rekod ni. Yang tak berapa cantik ni kita Letak kat bawah. Dia sorok dia. Yang paling cantik kita letak kat tengah-tengah menjadi center of attraction. Yang ini memang tak nampak lah kan. Kalau rasa nak potong biar nampak nak bagi dia punya Cantik. ni sama susun boleh ataupun kita nak balik pun tak apa. Satu. Okey, biasalah. Okay, that's it. Dah Nampak habis tak? dah. Bakar kita pun dah kan. Dah 1 jam setengah dah. Berapa punya tu? Kau punya apa? Ban berapa minit? Ban berapa minit? Bakar. Oh, dalam peti. Bakar dalam peti. Nak sapu apa-apa tak? Pan butterscotch pan nak sapu apa-apa tak? Tak payah. Tak payah. Kalau dalam ni dia bagi. Boleh tak dia bagi masuk kapan ni bagi mau. kita nak bakar gitu je. Bakar gitu. Apa je? Tak payah. Okey, kita tunjuk je hasil tadi sini menurut Kak Ya. Okey, dalam FB. So berapa ni? 4 kali 3, 12. 12 Kak Ya buat. Okey, cantik kan? InsyaAllah. Okey, jap. Masuk. Alright, kita punya roti butterscotch pun dah ready untuk dibakar. Nampak tak? Dah naik dah. Sama level dah dengan atas atas tray. Okey, so kita buka kan cling wrap ni. Cling wrap. Cantik. Padahal tadi waktu sebelum tu dia macam kecil besar. Tapi bila dia dah proofing, dia sama saiz je. Nampak? So kita taburkan lah coklat chip, butterscotch chip yang atas ni. Nanti bila dia dibakar, dia lah yang bau harum tu. Dan inilah yang paling sedap bila dibakar, dia caramelize nanti. Okay? Go, Syu nak pergi bakar dulu. Syu punya boleh bakar dulu. Bakar punya ni Syu. Ini letak dekat panas. 15 minit boleh 20. Tak dekat panas sikit biar dia. Okey, tempoh membakar untuk butterscotch chips ni kalau kita tengok cookie dough dia bakar seberapa ni? 170 kan? Satu yang biasa. Saya 190. Saya Depends on oven. So kalau macam cookie dough suggest 170. Kalau Syu guna 150. Depends on oven masing-masing. Okay?
Kalau macam jenis 100 liter, Syarah guna 100 liter, letakkan bahagian paling bawah. So kalau kita letak atas, tengah-tengah, nanti atas dah burn, bawah tak masak. Jadi kalau untuk 100 liter, kita letak paling bawah, bawah dia akan more crispy lah, atas dia lambat sikit. Okay? So kita masuk, punya berapa liter ni? Yang punya apa? 52. Awal ni. Awal baru je dia tak cakap. Tapi rasanya 52. Yang ni yang Eropah punya elektrik. 52 kan? 52. Berapa kita? Yang jaring punya tak habis. Jaring punya. Jaring. Jaring. Lima kita. Okey. Yang ada tak jaring? Tak ada. Okay, sekarang kita nak tunjukkan macam mana kita nak potong bakwan ni. Berapa yang ni preset? Ya. Ini buat nanti senang. Dia panjang kan? Okey, so sekarang kita nak potong je. Okey, ini kita potong dia. Yang potong kalau pakai thermometer, jangan dipotong dengan pisau sebab kita takut kita melukakan thermometer. Sayang kan? Kalau macam ni. Macam ni. Kak Ia jap, spotlight. Dah boleh ajak Dia tak kena dulu. Awak je Kak, awak je. Buat je. Alright. Okey, ni view dari atas. Kak Ia potong tadi kan, tengah-tengah, potong separuh. Potong separuh. Ini. Yang ni. Kita letak. Silang. Tak apa. Lepas tu, kita tarik je. Simpan tak? Sebab tu kita kena letak dalam peti. Inilah kejadiannya yang akan berlaku kalau kita terus potong. Dia akan terbuka. Lagi lah lele. Nampak tak? Cantik je do dia. Dos sweet bun tadi kan? Do soft sweet bun. Okey. So macam ni. Boleh bagi dua. Letak dalam apa ni? So ni boleh bagi. Tak ada. Dua. Untuk Kak Ia dah bau guna tin. Ni. Saya nak potong ke? Tu nak sumbang. Potong. Okey. Potong je lebih ke batu kat lain. Tu, kena tu boleh tu. Kena. Saya nak twist. So, kita potong macam ni. Kalau kita buat. Masukkan dalam ni. Ya, tu dia. Cantik je lah. Yang ini ada bukan lain. Bukan lain apa dua. Separuh-separuh. Ni bergerak. Pulang lah. Tak kisahlah. Pakai je apa yang ada. Yes. Thank you. Apalah, kita nak tunjuk yang dalam ni. Nanti dia hilang simple dia. Tak apa. Jadi dia menjadi roti dan dia kembang, insyaAllah dia tu. Nanti dia gerak dia. Tak ada. Yang kita tunjuk depan yang dia bergerak daripada position dia. Rasa sedih semua orang nampak. Mix, letak dekat tengah-tengah. Nanti dia kembang rasa. Dia kata dia perlukan dia space pula. Right. So kalau lah rasanya kita dah 1 jam setengah. Dan sekarang is the last part. Semua orang tunggu membakar je. Kalau rasa nak stay, boleh stay. Nanti kita tunjukkan the end result dia. And the rest tu kita hantar by gambar lah. So this is the public sharing. Biasanya public sharing daripada tim kami adalah public yang macam biasa simple. Tapi simple kita pun banyaklah cerita detail juga kita ceritakan. Alright, so the other sharing on the private sharing ataupun kita kata the lagi detail yang take 2 hours itu lagi yang kita akan detailkan lagi dia punya perincian. Alright. Bila tu insyaAllah the 2nd July dalam plan doakan kita tengah planning untuk share something yang macam semua orang rasa susah sebelum ni nak belajar dan buat, dan kita nak buat the sharing supaya semua-semua
user Thermomix boleh guna dan boleh buat lah. InsyaAllah orang dapat buat pelancaran sebab sekarang makin ramai kita banyak bergerak move kat luar juga, so kita ada banyak roadshow. Siapa yang berdekatan dengan Mesa Mall, hai Kak Su, kita berdekatan dengan Mesa Mall hari Jumaat ni, esok, lusa, dengan Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada di Mesa Mall, kita ada di Sawi Putra, kita ada di My Town weekend ni kan. Team KLM berada di 3 tempat ni lah, roadshow bersama SSF. Siapa nak experience on the direct kan, kita nak face to face punya experience, guna Thermomix, nak tanya detail lagi, nak rasa food apa semua benda, kita boleh join and pergilah kat sana kalau lah ada adik-beradik yang berminat nak tengok depan-depan, go and meet our KLM fellas dekat setiap tempat tu. Okay, so still lagi ada online petang ni insyaAllah pukul 3 insyaAllah, pukul 3 ni kita share on the pastries, thematic KLM show pukul 3 sampai pukul 5 insyaAllah on the pastry. Kita tengok beberapa jenis pastry yang boleh kita buat guna Thermomix tu by KLM. Dan latest aktiviti kami juga, kita akan ada unboxing session pagi Sabtu 9:30 insyaAllah. Okay, so thank you. Nanti kita tunjuklah hasil dia kemudian. Alright, so thank you for joining. Kita nak tengok the last question dekat last. Lepas tu kita nak tengok question dekat Kalau dekat Zoom, so boleh rushing pagi kita siap bentuk terus letak dalam peti kan. Esok bangun bakar je untuk anak-anak bawa pergi sekolah. Boleh ke ni? Betul, boleh. Masuk siap semua, letak dalam ada peti ais tapi cover, make sure cover, okay? Kalau tak dia dry out yang bahagian atas lah, apa nama sebut. Okay, yang Zoom ni sebenarnya kita ada buat record, tapi kita akan edit dulu. Mana yang tak perlu ke apa kita akan edit, and then kita akan upload dalam YouTube channel. Okay, alhamdulillah Fabulous team kami, team Fabulous ada dah YouTube channel. Kita ada sharekan juga mantau punya session yang lepas ada dalam YouTube channel. Bolehlah explore dalam Facebook feed atau Facebook show, memang ada share link. And insyaAllah hari ni punya sesi mungkin dalam minggu depan kita akan upload lah dalam YouTube dan kita akan share. Alright. Okay, Kak Asma tanya tepung gandum semua Shu punya dah. Memang Shu punya dia fully guna tepung gandum, Fi punya fully guna tepung high protein. Dua tu boleh digunakan sebagai asas meroti lah, cuma beza texture akan ada sedikit berbeza terpulang tepung apa kita guna. Kak Ia masukkan dalam fridge lebih kurang 10 minit selepas dia sapu hazan. Oh, dia menjawab soalan. Bagus Kak Zida ni. Fifi tengah membaca soalan dalam Facebook. Okay dah. Thank you. Alright. So kalau ada private question nak tanya directly, boleh tanya mana-mana, boleh tanya Shu, tanya Fi, tanya semua Team Fabulous dan semua advisor masing-masing insyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi next time. Kita orang nak get ready untuk makan dan ambil gambar untuk semua orang. Bye.